Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini nak kongsi satu kisah daripada kisah-kisah umat terdahulu bersama para rasul depa, dan tajuk hari ini kisah hari ini kaum Ad bersama Nabi Hud alaihissalam, nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ringkasnya ciri-ciri yang ada pada kaum Ad, depa ni gagah. Satu, lepas tu tegak, sasa dan mempunyai perawakan yang cantik. Itu kelebihan yang Allah bagi kat mereka secara fizikalnya. Kemudian dari segi kemahiran, Allah bagi kelebihan dari segi kemahiran, iaitu boleh membina bangunan-bangunan tinggi yang cantik. Kemudian boleh membina benteng-benteng yang kukuh. Antara satu contoh, bukan antara lah, satu contoh daripada kota yang mereka bina, iaitu kota Iram Zatil Imad yang disebut dalam surah Al-Hajj. Tak ingat ayat berapa, tapi boleh rujuk Iram Zatil Imad. Itu je lah ingat kan. Okey, tabiat kaum Ad. Pertama sekali yang famous dengan antara umat-umat terdahulu ni, sembah berhala lah. Sembah berhala. Dikatakan kaum Ad ini adalah generasi pertama yang membangunkan semula penyembahan berhala selepas kebinasaan kaum Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian seterusnya tabiat yang kedua, mereka menindas yang lemah, merampas harta benda, menyerang musafir yang lalu di padang pasir. Dan yang terakhir sekali adalah bongkok dan angkuh. Bongkok dan angkuh mai daripada mereka ni macam mana? Sebab apa? Sebab ni lah, sebab kelebihan yang Allah bagi kat mereka. Seperti yang disebut tadi, mereka ni boleh bina bangunan yang tinggi. Sebenarnya bangunan yang bangunan tinggi-tinggi yang mereka buat ni bukan sebagai tempat tinggal mereka, tetapi hanyalah bertujuan untuk kemegahan dan kebanggaan. Manakala benteng yang mereka bina pula, benteng yang kukuh ni pula, mereka katakan Nabi Hud sebagai tempat mereka berlindung daripada azab. Maksudnya mereka nak cakap mereka dapat kekal hidup lama dengan benteng-benteng yang mereka buat ni. Mereka tak tahu Allah tu maha berkehendak. Sekali dia cakap, mesti akan terjadi. Wa idza qila apa kun fayakun. Tak ingatlah ayat itulah kan. Nabi Hud dakwah dekat kaum baginda, iaitu kaum Ad. Waktu dakwah tu macam disebut, Nabi Hud alaihissalam tak berhenti berdakwah, tak pernah putus asa supaya kaumnya kembali kepada Allah, kembali menyembah Allah, kembali bertauhid kepada Allah. Kemudian jauh daripada syirik, perbuatan syirik, iaitu itulah mencari Tuhan, sembahan lain selain daripada Allah. Nak habaq kata gigihnya Nabi Hud alaihissalam ini, sehingga kan baginda macam-macam cara, lembut ke, secara keras ke, tetapi apa yang diterima oleh baginda Nabi Hud alaihissalam hanyalah pendustaan, pengingkaran, dan orang kata penindasan. Bukanlah, lebih kurang macam itulah. Maksudnya mereka waktu Nabi Hud dakwah, mereka tak pernah bagi masa kat diri mereka pun untuk berfikir. Dapat terima je waktu Nabi Hud dakwah tu, mereka balas apa? Kami hanya menyangka sesembahan kami telah telah menimpa keburukan kepadamu. Macam itulah. Dan mereka duk kata kat Nabi Hud alaihissalam adalah seorang pendusta, seorang yang gila. Disebabkan kebongkakan mereka ni, disebabkan keangkuhan mereka ni, Allah turunkan azab buat mereka. Sebab apa? Sebab mereka boleh cabang dekat Nabi Hud kata mereka minta, kata tak ingat lah ayat penuh dia kan, cuma memang disebut dalam Al-Quran, kata mereka minta agar disegerakan ancaman azab ke mereka. Kemudian mereka sambung, mereka kata sama saja, hamba nasihatkan kami ke dok kau, kami tetap dengan pendirian kami tetap sembah berhala, dan kami tetap tidak akan meninggalkan tradisi nenek moyang kami. Ini terbukti sombongnya mereka,
kufurnya mereka, angkuhnya mereka dengan kemegahan yang mereka ada. Akhirnya akhirnya Allah menjawab persoalan mereka tu dengan azab iaitu dua azab Allah bagi mereka. Kemarau panjang selama beberapa tahun. Kemudian lepas dah kemarau tu angin taufan yang dahsyat dengan bunyi gemuruh yang kuat. Waktu terjadinya tu mereka apa kaum Ad ni kata tau, mereka perlu ingat sebab angin taufan tu dia mai daripada awan, azab yang berupa bentuk awan yang mengandungi azab yang dahsyat, iaitu angin taufan ni lah. Waktu awan tu mai, mereka cakap apa? Mereka cakap inilah awan yang akan membawakan rahmat kepada kita, yang membawa hujan kepada kita. Tapi apa Allah kata sambungan daripada ayat tu, Allah kata bukan, bahkan inilah azab yang kamu minta-minta kepada Nabi Hud AS terdahulu. Okey, jadinya angin taufan ini berlangsung selama 8 hari 7 malam. Kemudian dipanggil hari-hari ini tersebut ayyamin husma, hari-hari kecelakaan. Allah dah sebut dalam proses kebinasaan mereka, yang mana mereka ni angin taufan mereka tu bawa mereka bukan terbang, maksudnya terangkat lah kan, kemudian terhempas ke tanah secara terbalik, maksudnya kepala mereka kat bawah dan kaki mereka ke atas, kepala kat bawah. Apa yang jadi? Akhirnya kepala mereka hancur seperti batang-batang kurma yang apa tah ada disebut dalam Al-Quran, minta maaf lah, tak ingat, tapi yang pastinya hancur. Itulah kisah pengakhiran kisah pengakhiran kaum Hud alaihissalam, kaum Nabi Hud alaihissalam, iaitu kaum Ad yang sombong dan angkuh. Jadi ambillah pengajaran daripada sifat kesombongan mereka ni. Jangan sampai kita dibinasa dengan penyakit-penyakit hati yang sebegini. Nauzubillah min zalik.